Jadi si Surya ni dah banyak cuba rekrut, dah mengalami asam garam sepak terjang nak rekrut ejen ni. Cuba Surya dengan si share sikit pengalaman masing-masing rekrut ejen supaya Wafiq dengan Kamil ni boleh faham sikit. Boleh tak buat sharing sikit? Apa cabaran, apa semua? Cabaran itu adalah nak keep ejen tu sentiasa bermotivasi. Kadang tu kita dah bagi macam-macam, dah bagi ilmu, dah bagi apa yang kita belajar kat kelas sana, dah bagi dah 100% ni. Tapi diorang still macam lemah, macam tak boleh nak gerak, macam tak bergerak. Macam ada gam kat buntut diorang tu. Itu je lah cabaran saya yang paling ni lah. Okay. Yang paling susah saya rasa. Ya, betul. Saya setuju. Betul. Sangat betul. Lagi ada lagi? Lagi saya tak pasti lah sebab package untuk jadi ejen yang living ni starting dia dalam 750. Saya tak pasti itu terlampau mahal bagi orang ke ataupun saya punya target segmen tu tak betul ke macam mana, ataupun saya kurang agresif untuk rekrut ke. So, saya tak pasti 750 adakah terlalu mahal bagi tuan? Dia akan terlalu mahal bagi setengah-setengah orang tapi terlalu murah untuk setengah-setengah orang lain. Kalau dia kerja lecturer, duduk dekat kampung, gaji 7,000. Kan? Duduk dekat kampung. Macam contoh politeknik yang belah-belah dalam, belah kampung ni kan. 700 tu murah lah. Target market. Kalau dia kerja kilang, gaji 2,000, duduk dekat bandar, sewa rumah je 1,000. Mahal ke tidak? Mahal kan? Mahal. Jadi soalan tu depend pada siapa kita tanya. Jadi jawapannya cari orang yang sesuai. Okay. Alright. Shi, boleh share cabaran-cabaran Shi jadi nak rekrut ejen apa semua? Cabaran dia banyak. Sebab rekrut ejen ni, satu kita kena deal dengan manusia lah. Manusia ni kan dia pelbagai ragam, sikap pun macam-macam. Kalau kita, macam saya ada jumpa yang okey, yang setia, tapi kadang-kadang timbul, kadang-kadang dia hilang sekejap, lepas tu dia datang balik dekat kita. Tu saya rasa semua orang, kalau yang rekrut tu mungkin dia ada jugalah masalah-masalah macam tu. Kadang dia senyap, kadang dia nak aktif balik. Tapi sebab macam kalau saya, ID tu dia macam kita ada ID kan, ID number. So ID tu takkan mati kalau selagi dia buat pembelian lah, walaupun dia sekadar untuk makan sendiri. Jadi cabaran yang lain pula yang saya perasan lah selama saya buat Shakely ni, diorang rasa macam selalulah ada jugalah ejen datang, anak tim saya bagi tahu susah nak closing. Diorang tak ada ilmu untuk closing lah. Which is saya pun mula-mula pun tak reti juga macam mana ni saya nak ajar diorang closing, sebab kita pun try and error kan. So jujur saya cakap, ilmu closing yang pertama yang saya rasa saya belajar ikut step by step adalah dengan Tuan Faisal. Saya tak tahu pun cara, saya dah pernah dah pergi macam banyak kelas tau tuan, tapi saya tak dapat benda yang okay, first kena buat macam ni, second you kena macam ni, third, dia tak ada yang benda-benda macam tu. Jadi dia banyak macam, kalau kelas closing ni dia banyak main macam pakai psikologi orang lah. Saya pun dah rasa macam no, saya nak ilmu yang you pasti ada step by step. Jadi bila saya join Tuan Faisal dan saya belajar closing kelas tuan ni, baru saya nampak, oh T1 macam ni, T2 macam ni, T3 macam ni. Mungkin adalah yang saya apply tapi saya tak faham, dia punya flow tu saya tak faham. Jadi bila kita ni pun leader pun tak berapa faham, dia tak tahu betul-betul exactly nak close macam mana. So agak susah jugalah nak turunkan ilmu dekat anak-anak team ni. Sebab kita pun
test sana, test sini kan, adjust sana, adjust sini. So mungkin dari situ juga anak tim dia pun rasa macam leader aku ni tahu ke nak rekrut aku ke apa. Ni mungkin dia ada feeling-feeling macam tu lah. Tapi so far yang apa ni, yang saya nampak dua benda ni lah. Kadang bila kita tak cukup ilmu pun jadi isu juga untuk kita rekrut orang bawah kita lah. Yang tadi yang first tu saya cakap yang sekejap timbul, sekejap ada, sekejap pergi, sekejap kan datang balik. Mungkin diorang ni masih belum bulat hati lagi lah untuk buat. Adalah yang setia ada, tapi majoritinya saya tengok macam Tuan cakap lah, 2-3 bulan je kita dah ajar macam-macam, diorang akan stop. Ataupun diorang akan hilang sekejap. Lepas tu kejap ikan, bila diorang dah timbul pula masalah lain, contohnya betul-betul tengah tak ada duit, mungkin kena buang kerja, mungkin ada masalah itu ini, diorang datang balik. Diorang kata, boleh tak saya nak start balik bisnes tu? Saya jenis welcome je siapa-siapa pun yang nak mula balik kan. Cuma mungkin saya tak tahu, mungkin flow proses untuk rekrut tu mungkin adalah golongan-golongan yang macam lah. Itu sajalah. Tapi saya Kak Shay, mungkin silap kita tak filter diorang masa kita ambil ni. Ya, betul. Sebab Taufan kata kita main ambil kan. je. Siapa nak kita ambil, kita tak filter. Betul sangat cakap Suria. Sebab saya pun jenis yang siapa nak join macam tu kan. So siapa yang nak join, semua saya kaut. Saya tak tahu pun dia punya background macam mana, umur berapa, semua saya kaut. So bila saya kaut tu, baru saya macam tanya sikit, interview sikit, baru saya tahu alamak dia ni macam ni. Tapi dia dah join dengan bawah kita kan. So nak tak nak saya ajar je lah. Tapi at the end result dia as expected lah. Tak mencapai apa yang kita nak lah. Betul lah cakap Suria tu, kita tak filter. Lagi satu Kak, kebanyakan yang kita ambil ni, kita ambil user dulu tak yang dah guna produk, baru kita ambil sebagai leader. So masalahnya diorang guna dulu sebab pada kita nak diorang guna dulu produk supaya diorang tahu produk tu macam mana. Lepas tu baru siapa nak bisnes, kita baru ajar diorang. Tapi itulah motivasi diorang memang sentiasa down. Betul. Tu saya kata macam ada yang tak bulat hati lagi, nak tak sepenuh. Mungkin diorang macam tak ready ke, saya tak tahu, ataupun diorang tak yakin kan. Tapi saya rasa diorang ada masalah macam yang identity tu, diorang ada masalah macam keyakinan diri tu. Diorang boleh buat sebenarnya, diorang boleh buat, tapi tak ada keyakinan diri mungkin saya rasa. Ya, betul. Setuju. Itu je lah. So, bagus. Input yang bagus. Saya ada komen sikit lah. So, antara benda yang penting untuk leader buat adalah pertama, ramai orang bila dia dah decide untuk buat bisnes ni, dia tidak decide untuk jadi seorang leader. Okay? Leader ni, bila dia nak buatnya, dia dah kena buat keputusan, aku nak jadi leader. Of course, automatic dia akan tahu tanggungjawab sebagai leader. Itu mula-mula lah, mindset dia tu sendiri. Okay, yang kedua adalah bila kita filter, macam tadi Suria cakap sebab mungkin tak filter. Bila kita filter orang yang kita nak, apa yang akan berlaku, ni very important ni, benda yang akan berlaku adalah bonding. Bonding kita dengan dia. Bila kita bonding bagus dengan kita punya team, banyak magic akan berlaku. Bila bonding tu tak ada, kita dengan dia berasa jauh, kita dengan dia ada rasa awkward. Tak banyak magic akan berlaku. Malah banyak benda yang negatif akan berlaku. Jadi kalau kita bonding, walaupun dengan 2-3 orang, tapi bonding tu power. Dia akan bagi cadangan ni, dia akan bagi cadangan tu dan buat sama-sama dan akan seronok dan akan ada, kita punya energi akan berubah lain macam. Hanya dengan bonding. Dan bonding ni hanya boleh berlaku kalau orang yang kita rekrut tu, dia dah betul-betul bersedia. Kalau dia 50-50, dia tak akan berlaku bonding. Okay. So bonding ni satu benda yang penting. Lepas tu juga
dari segi skill, ilmu kan. Ilmu ni, betul ilmu kena belajar ilmu closing. Tapi yang jauh lebih penting sebelum bagi apa-apa ilmu adalah kena bagi dia mindset yang betul. Maksudnya, antara tanggungjawab sebagai seorang leader ni adalah kita kena pandai betul-betul ubah mindset orang dulu. Sebab kalau seseorang tu pandai satu skill, dia pandai buat skill, dia pandai closing, tapi dia tak ada mindset untuk buat closing. Contohnya dia rasa lemah hari tu, aku rasa lemah lah hari ni, tak nak closing lah. Walaupun dia ada ilmu closing, dia tak akan jadi. Alright. Kalau dia ada skill sekalipun, tapi bila ada hari-hari yang tough kan, hari-hari yang susah, so mentally dia tak prepare nak buat benda tu, pun tak jadi. Jadi sebelum bagi apa-apa training pun, kita kena persoali diri kita, adakah kita ni sudah berupaya mengubah mindset seseorang? Itu dulu yang kita kena jawab. Aku ni dah berjaya belum mengubah mindset seseorang? Mengubah mindset ni mengubah segala-galanya. Sebab bila kita ubah mindset, kita ubah dia punya belief, kepercayaan. Bila kita ubah kepercayaan dia, kita akan ubah dia punya values, nilai-nilai yang diletak pada semua benda. Contoh, kalau dia percaya, contoh simple kalau dia percaya kesihatan itu penting, nilai-nilai dia terhadap apa yang dia tengok semua berubah. Cara dia pilih sayur dekat pasar berubah tak? Nilai sayur dengan nilai nugget akan berbeza. Jadi harga yang diletak pada sayur yang fresh, organik, berbeza dengan nilai yang diletak pada nugget, walaupun nugget lagi murah. Tapi sebelum dia boleh bagi nilai, dia kena ada belief dulu, kepercayaan dulu bahawa kesihatan itu utama, penting. Lepas dia punya kepercayaan kita dapat ubah, value dia kita dapat ubah, dan baru kita boleh ubah dia punya attitude, sikap dia. Attitude dia. Apa attitude dia kepada makan? Apa attitude dia kepada exercise? Dia akan berbeza. Dan lepas ada attitude tu, barulah kita boleh ubah tindakan dia. Action dia. So, kalau attitude dia berubah, attitude dia terhadap sukan adalah sukan ni kena main ni, kena selalu main sukan. Action dia akan berbeza. Action dia adalah dia akan beli raket badminton. Dia akan setkan dalam jadual masa dia, walaupun dia busy, dia akan setkan jadual masa dia untuk main badminton. Dia akan wujudkan grup-grup badminton di kalangan kawan-kawan. So, tapi kalau dekat belief tak buat dulu, yang lain semua tak akan follow. Okay? So ini yang leader kena buat. Ini yang stokis kena buat. Leader kena buat. Cabaran pertama adalah cabaran ubah mindset dulu. Bukan ubah skill lagi. Jangan cerita lagi pasal closing kalau mindset belum ubah. Nak kena belajar dengan tuan ni cara nak. Korang dah lalui kan? Korang lalui memang dah lalui. Betul. Tapi saya tak tahu sebab bila Tuan Faisal cuba ubah kita orang punya pandangan, maksudnya pemikiran, memang terasa lah. Saya jujur saya kata terasa lain lah. Nampak macam barulah saya faham begini. Tapi bila kalau saya yang nak ubah mindset orang ni, saya tak tahulah, mungkin saya kena practice dulu kot. Practice untuk saya start dengan seorang ejen dulu ke, 2 orang ejen ke. Cuba dululah untuk ni kan. Dia kena try. First kita kena mantapkan diri dulu dengan ilmu-ilmu mindset. Maksudnya kita cuba fahamkan dulu mindset ni macam mana.
how otak kita works. So kita lengkapkan diri kita dulu. Dan kita pun kena betul-betul ada kepercayaan yang kena ubah mindset orang dulu. Kita sendiri kena believe benda tu. Bahawa mindset ni penting melebihi yang lain. Bila kita sendiri believe yang tu dulu, dan kita takkan jentik dia dengan ilmu-ilmu lain, melainkan kita dah betul-betul yakin mindset dia dah okey. So sebagai leader, kita kena pandai, orang ni mindset dia tak betul lagi ni. Jangan ajar closing lagi. Ubah mindset dulu. Faham? So itulah bendanya. So itulah tujuan saya buat Sarah, sebab antara benda yang akan berlaku, confirm berlaku adalah ketirisan. So dia recruit agent, dia train agent, dia macam mana dia train pun, macam mana dia set mindset sekalipun, akan ada agent yang tiris. Akan ada yang lari, akan ada yang berubah, akan ada yang ada hal-hal yang tak dapat dielakkan dan dia tiris. Maka kita kena always continue recruit agent. Continue. Dia tak boleh stop. Bila dia stop je, ketirisan tu akan bocor dan lama-lama dia akan nipis. Jadi pada waktu yang sama, most of masa dia akan dekat grow agent. Jadi bila adanya sistem auto recruit agent, dia tak perlu fikir masalah ketirisan. Sebab ada yang always masuk. So siapa-siapa leader yang nak plan dia punya growth dia, nak fokus kepada agent dia dan jimat masa dia dekat recruit ni, maksudnya tahu-tahu je dia dah ada superstar agent yang masuk, superstar yang masuk, dan dia cuma bonding, training, bonding, mindset, bonding, mostly bonding dengan mindset sebenarnya. Ilmu ni dia datang bila buat. Sebenarnya. Bagi kelas macam mana pun, kalau dia tak buat, dia tak akan belajar apa-apa. Dia belajar sikit, surface je. Dia kena buat. Baru dia nampak, oh macam ni. Tapi permulaan buatkan tindakan. Tindakan tu tak akan bermula kalau dia tak ada mindset. So itulah tujuan saya perjuangkan Sarah daripada dulu. Cuma Sarah ni benda yang saya tak ajar. Saya jarang-jarang buat kelas. Tahun lepas pun saya rasa Sarah ni buat sekali je ke 2 kali tahun lepas. Saya jarang buka kelas. So itu antara kita punya keunikan lah, which is kita boleh buat agensi lah, sebab kita jarang buat kelas.